Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang dan terima kasih diucapkan atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan meluangkan masa untuk bersama kami dalam majlis penutupan Bulan Literasi Kewangan 2021. Saya, Liza, pengacara majlis pada hari ini, amat berbesar hati kerana diberikan peluang untuk bersama-sama dengan anda sepanjang majlis ini berlangsung. Bulan Literasi Kewangan 2021 akan melabuhkan tirainya pada hari ini setelah berlangsung selama 1 bulan lamanya. Sepanjang bulan ini, pelbagai aktiviti telah dianjurkan secara maya mahupun melalui media tradisional seperti radio, televisyen dan akhbar bagi meningkatkan kesedaran kewangan, memberi pendidikan dan juga nasihat untuk membina kesejahteraan kewangan dalam kalangan rakyat Malaysia tanpa mengira latar belakang. Hari ini, kita berasa amat bertuah di atas kesudian Yang Berhormat Tuan Muhammad Shahar bin Abdullah, Timbalan Menteri Kewangan 1 untuk menyempurnakan majlis penutupan Bulan Literasi Kewangan 2021. Tanpa melengahkan masa, marilah kita dengar ucapan penutupan Bulan Literasi Kewangan 2021 oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri Kewangan 1. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Saudara-saudari sekalian, sungguh cepat masa berlalu dan kini kita sudah berada di penghujung bulan Oktober 2021. Ini juga bermaksud berakhirlah Bulan Literasi Kewangan 2021. Sepanjang bulan ini, ahli-ahli dan rakan-rakan strategi Jaringan Pendidikan Kewangan atau FEN telah meneroka pelbagai cara walaupun secara maya untuk memperdalamkan ilmu pengetahuan kepada seluruh rakyat Malaysia pada semua peringkat umur. Penganjuran Bulan Literasi Kewangan 2021 atau FLM 2021 bagi tahun kedua ini banyak memberikan penekanan terhadap khidmat nasihat kewangan dan panduan kepada rakyat, terutamanya yang masih terkesan akibat COVID-19. Ini termasuk khidmat nasihat kewangan secara maya oleh 22 bank bagi menyediakan panduan berkenaan bantuan balik pinjaman dan platform untuk rakyat mendapatkan akses kepada informasi berkaitan program pengurusan ketahanan kewangan atau yang dikenali sebagai URUS yang telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini. Sesungguhnya penekanan pada aspek ini amat berdepatan dengan usaha untuk membantu rakyat terutamanya dalam fasa pemulihan ini. Saudara dan saudari sekalian, alhamdulillah sektor ekonomi kita telah kembali beroperasi secara berangsur-angsur dan rakyat sudah mula menyesuaikan diri dengan peralihan ke arah fasa endemik COVID-19. Dalam berhadapan dengan realiti kehidupan yang baru ini, kita perlu mengubah pendekatan dalam urusan seharian, termasuk aspek pengurusan kewangan. Sebagai contoh, urus niaga secara digital yang berkembang pesat sepanjang tempoh pandemik memerlukan kita mempertingkatkan literasi kewangan digital serta melindungi diri kita daripada penipuan kewangan. Pendekatan ekonomi gig pula mengubah pendekatan sumber pendapatan rakyat kepada bekerja sendiri dan sememangnya memerlukan cara berbeza dalam pengurusan kewangan harian jangka masa panjang. Persaraan mahupun perlindungan buat orang tersayang sekiranya berlaku sebarang kemalangan yang tidak diingini. Saya berharap ilmu pengurusan wang yang dikongsi semasa FLM 2021 ini akan menjadi panduan dan pedoman berharga untuk rakyat membuat pilihan dalam keputusan kewangan. Saudara-saudari sekalian, kerajaan amat serius dalam menjayakan agenda literasi kewangan rakyat kerana ia merupakan kunci utama dalam peningkatan sosio-ekonomi rakyat. Menyedari hakikat ini, kerajaan telah menggariskan hala tuju literasi kewangan sebagai salah satu daripada keutamaan di dalam rancangan Malaysia ke-12 ataupun RMK-12. Ini dizahirkan berpandukan strategi literasi kewangan 2019-2023 yang dibangunkan oleh FEN. Dalam usaha kerajaan menyediakan pelbagai inisiatif berkaitan peningkatan kemahiran
dan kebolehpasaran serta menambah baik program kebajikan sosial bagi isi rumah miskin tegar dan miskin. Peningkatan sosial ekonomi rakyat perlu hadir bersama dengan ilmu kewangan yang betul. Maka dalam rangka agenda peningkatan kewangan ini, ia memerlukan pendekatan yang holistik dan perancangan yang rapi bagi memastikan keberkesanan inisiatif yang dijalankan. Dengan ini, saya berasa amat teruja apabila pendekatan FLM 2021 kali ini adalah lebih bersepadu. Bukan sahaja melibatkan akses kepada pengetahuan kewangan, tetapi akses kepada program peningkatan kemahiran yang disediakan oleh kerajaan serta peluang penjanaan pendapatan melalui platform digital. Saya juga menyambut baik inisiatif FLM 2021 kali ini dalam memperdepankan inisiatif kerajaan berkaitan jaringan keselamatan kepada golongan B40 dan pekerja gig seperti voucher perlindungan tenang dan penjana gig yang merupakan sebahagian daripada aspek pengurusan risiko kewangan yang sangat penting. Syabas saya ucapkan kepada FEN dalam mengorak langkah terawal dalam menyahut visi RMK 12 ke arah Malaysia yang makmur, inklusif dan mampan. Dengan langkah bersepadu ini, insya-Allah kita dapat menjadikan keluarga Malaysia sebagai sebuah keluarga yang tinggi tahap literasi kewangan demi membina daya tahan kewangan dalam realiti baru. Seterusnya melonjakkan negara kita sebagai sebuah negara yang berpendapatan tinggi. Saya ingin menekankan bahawa agenda literasi kewangan ini merupakan usaha yang berterusan dengan hala tuju yang jelas disertai dengan penilaian secara jujur terhadap literasi kewangan rakyat. Sehubungan itu, saya dimaklumkan satu kaji sidik literasi dan rangkuman kewangan sedang dijalankan di seluruh negara untuk menilai tahap literasi kewangan rakyat. Hasil dapatan kajian sidik ini saya jangka akan menceritakan situasi sebenar kesejahteraan kewangan rakyat di penghujung wabak COVID-19 ini. Dapatan ini juga perlu untuk kita mengatur semula langkah untuk kita meningkatkan literasi kewangan rakyat, terutamanya keperluan literasi kewangan digital, perlindungan sosial serta penekanan terhadap perancangan persaraan memandangkan perubahan demografi rakyat Malaysia selepas pandemik ini. Saudara-saudari sekalian, usaha pendidikan kewangan perlu diadakan secara berterusan dengan pelbagai pendekatan yang kreatif dan menarik. Pada tahun lepas, saya telah dijemput untuk melancarkan pertandingan video pendek My Duit Story. Ini satu program yang saya amat gembira kerana ia merupakan satu inisiatif pendidikan kewangan anjuran FEM yang bertujuan meningkatkan kesedaran belia tentang kepentingan pengurusan kewangan peribadi dalam kehidupan seharian. Malah saya juga dijemput untuk merakamkan kisah wang saya sendiri, My Duit Story saya punya sendiri, dan saya amat berbangga kerana setakat ini video saya telah mendapat 22,000 views dan 1,400 likes melalui laman Facebook My Duit Story. Ini adalah satu pencapaian yang sangat menggalakkan. Apa yang lebih membanggakan saya, pertandingan ini secara keseluruhannya telah menarik 180 penyertaan daripada pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi di seluruh negara dengan lebih 1 juta orang berinteraksi secara maya. Hadiahnya juga lumayan. Selain itu, bersempena FLM 2021, Bank Simpanan Nasional bersama-sama Kementerian Pendidikan Malaysia turut menganjurkan pertandingan video pendek My Duit Story Junior khususnya untuk murid sekolah. Pertandingan My Duit Story Junior ini mendapat sambutan amat menggalakkan dengan penyertaan daripada murid-murid sekolah di seluruh negara. Apa yang penting, penganjuran pertandingan sebegini dapat menarik anak-anak kita untuk menyerlahkan kreativiti dan dalam masa yang sama meningkatkan kesedaran tentang kepentingan pengurusan kewangan peribadi. Berikutan sambutan yang menggalakkan pada hari ini, saya ingin melancarkan siri kedua pertandingan video pendek My Duit Story. Berbeza dengan pertandingan sebelumnya, pertandingan kali ini akan memberi fokus khas kepada pengurusan risiko kewangan peribadi melalui perlindungan insurans dan takaful. Tema ini amat bersesuaian dengan usaha kerajaan yang baru melancarkan voucher perlindungan tenang untuk menggalakkan rakyat membudayakan pengurusan risiko melalui perlindungan insurans dan takaful.
Kepada pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi, ayuh serlahkanlah kreativiti anda semua dengan menyertai pertandingan video pendek My Duit Story ini. Adakah saya akan muncul lagi dengan kisah wang saya? Sama-samalah kita nantikan. Bagi mengakhiri ucapan saya sekali lagi ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada FEN dan rakan strategiknya yang telah berjaya menganjurkan Bulan Literasi Kewangan 2021. Besarlah harapan saya agar usaha pendidikan kewangan ini dapat diperluaskan lagi, terutamanya di kawasan luar bandar, dalam membina kesejahteraan kewangan keluarga Malaysia. Dengan ini, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menutup Bulan Literasi Kewangan 2021 dengan serangkap pantun. Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Jaga diri, bertindak bijak, bentuk hala tuju kewangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Tengah berduit, belanjulah beragak-agak. Dah habis esok, jangan pula meroyan. Sekejap betul rasa. Tahu-tahu kita dah dekat ujung bulan literasi keuangan, atau dalam bahasa orang putihnya Financial Literacy Month. Cik Yah tak adalah pandai mana orang putih. Setakat nyebut ikut skrip depan mata ni boleh lah. Sementara ada kesempatan ni, Cik Yah nak ucap terima kasih kepada Timbalan Menteri Keuangan 1, YB Shah Abdullah, atas ucapan penutup program ini. Itu hari, sempat juga lah Cik Yah ngintai-ngintai nengok Datuk Seri Tengku Zaprul, Menteri Keuangan kita, buat ucapan perasmian. Cik Yah sebenarnya nak ucapkan tahniah kepada Jaringan Pendidikan Keuangan atau FEN kerana menganjurkan Bulan Literasi Keuangan tahun ini 2021. Bagi Cik Yah lah kan, ini satu inisiatif yang terbaik untuk bantu rakyat, untuk didik rakyat pasal ilmu keuangan. Yalah, lagi-lagi zaman pandemik corona ni banyak yang terjejas pendapatan. Sebab itu pentingnya pendidikan keuangan supaya keuangan kita dalam musim pandemik ni masih terkawal, masih selamat kata orang. Supaya kita ni cerdik sikit bab keluar masuk duit ni. Ni asyik keluar panjang, lepas tu hujung bulan sengkek, nangis di katil. Buat apa? Ni Cik Yah tadi dari websitenya FEN lah. Seronok. Ada klinik keuangan online, ada seminar online, ada sudut khas untuk kanak-kanak juga, ada tempat bergambar, macam-macam lah. Semua secara online. Tak payah nak bersesak-sesak, buang tenaga cari parking. Kamu terbaring, terbongkang pun boleh join. Tapi itulah, sedar tak sedar, kita dah di penghujung Bulan Literasi Keuangan 2021. Korang itu hari sempat tak join? Mesti ada yang tak join kan? Inilah yang saya geram ni sikap orang kita. Dah ada peluang, tak nak ngambil. Bila dah ada masalah keuangan, hutang dah keliling tenggang, nanti barulah tak senang duduk. Tapi tak apa, anda boleh berhubung dengan bank anda. Kalau terlepas program tahun ini, bolehlah join tahun depan. Tunggulah kau sampai tahun depan. Sebelum Cik Yah terlupa, kepada semua pelajar universiti dan guru-guru pelatih, ni ada pertandingan buat video pendek My Duit Story. Ajaklah kawan kamu join. Alah, buat video pendek aja pasal insurans, pasal takaful. Bolehlah selit-selit sekali pelindungan tenang yang kerajaan lancarkan itu hari. Melopong. Tak tahulah tu. Pasal pelindungan tenang. Itulah budak sekarang. Tak cakna keadaan semasa. Rajin-rajin kalau sikit diri tu. Pergi cari, buat bacaan pasal pelindungan tenang dekat internet. Dan kalau nak tahu lebih lanjut pasal pertandingan video pendek ni, boleh ke laman web myduitstory.my.
Kalau ada rezeki menang, dapat wang tunai tau. Apa lagi? Dah dapat duit tu, boleh lo open table. Ajak Cik Yah. Cik Yah gurau aja. Apa-apa pun, kita kena disiplinkan diri kita bila bab-bab duit ni. Orang kata, sediakan payung sebelum hujan. Jangan bila dah terantuk, baru nak tengadah. Kan? Sekian saja dari Cik Yah. Jaga diri semua, patuhi SOP dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih yang berhormat atas ucapan yang secara rasminya melabuhkan tirai Bulan Literasi Kewangan 2021. Di kesempatan ini, saya bagi pihak Jaringan Pendidikan Kewangan atau Financial Education Network ingin menyampaikan setinggi-tinggi penghargaan kepada ahli-ahli kami serta rakan strategik kami yang telah melaksanakan pelbagai inisiatif bagi merealisasikan Bulan Literasi Kewangan 2021. Kami berharap agar program yang telah dilaksanakan dapat memberi manfaat dan peluang kepada semua rakyat untuk meningkatkan tahap literasi kewangan. Terima kasih kepada semua rakyat Malaysia yang telah bersama kami sepanjang Bulan Literasi Kewangan 2021 berlangsung. Saya akhiri majlis pada hari ini dengan serangkap pantun. Bijak kewangan amalan mulia, diterapkan seawal usia muda. Salam perpisahan untuk semua. Semoga berjumpa di lain masa. Sekian. Terima kasih dan salam hormat.